Faiz, kau tahu lagu You Never Walk Alone? Sangat tahu. Sangat tahu Hmm. Lagu yang sangat ikonik dalam konteks bola sepak dunia Mungkin antara lagu paling popular dalam bola sepak dunia juga. Setuju. Lagu yang seringkali sinonim dengan Liverpool. Lagu yang seringkali dinyanyikan di Anfield. Lagu yang seringkali menjadi sumber kekuatan utama buat pemain-pemain Liverpool, penyokong Liverpool. You Never Walk Alone tu membawa makna yang lebih daripada lagu tu sajalah. Dia asal-asal tu datang daripada lagu, tapi sekarang ni perkataan You Will Never Walk Alone tu membawa satu simbol community yang dah melangkaui makna lagu itu sendiri, kan? Terhadap bola sepak. Turut dinyanyikan oleh penyokong-penyokong Borussia Dortmund juga sebenarnya di Yellow Wall tu, kan? Tapi lagu ni juga ada satu special place dalam konteks bola sepak. Kalau dalam konteks bola sepak Inggeris, ada dua disaster yang majoriti penyokong-penyokong di luar sana mungkin cukup kenal dengan, kan? Yang satu adalah Munich disaster. Disaster yang melibatkan pemain-pemain Man United 1960 berapa? 1958 58. sebab 10 tahun kemudiannya Man United menang European Cup 68, ya. Jadi 58. Dan lagi satu disaster yang cukup sinonim adalah Hillsborough, yang melibatkan Hillsborough penyokong-penyokong disaster, Liverpool, kan? Itu adalah di Stadium Sheffield Wednesday kalau tak silap aku. Sekitar hujung 80-an, awal 90-an, around there lah. Tapi ada satu disaster ni yang berlaku tahun 1985 kalau tak silap aku. Disaster kebakaran yang melibatkan Bradford City. Pasukan yang siapa-siapa yang follow bola sepak Inggeris akan kenal lah Bradford City, kan? So Bradford City, stadium mereka hangus. Ada satu kebakaran yang luar biasa yang tercetus daripada seorang penyokong yang mahu mematikan asap rokok dia, tapi rokok tu kemudiannya terjatuh dan masuk through the stands ke dalam satu kawasan tong sampah dan memulakan satu kebakaran di situ yang kemudiannya spread like a wildfire. Seluruh stadium. Dan untuk yang ni aku tak nak silap benda ni. So benda ni aku ada take note. Sebab benda-benda macam ni tak elok kalau kita silap, kan? Aku nak bagi tahu jumlah individu yang terkesan. Jadi kebakaran ni berlaku 1985 11 Mei di Valley Parade Stadium. 265 orang cedera dan 56 orang meninggal dunia. Ini adalah satu disaster yang sampai hari ini di Bradford City, ia masih lagi membawa memori yang sangat pahit. Sebab mati pasal kebakaran ni adalah benda yang sebenarnya agak perit untuk kita lihat menggunakan mata sendiri, kan? Perit untuk tak payah lihat, kita dengar pun dah perit dah. So selepas kebakaran ini berlaku, obviously dekat bandar Bradford tu semua bertungkus lumus untuk membantu victims, untuk membantu individu-individu yang terkesan, untuk membantu stadium tu juga. Dan hospital memerlukan bantuan, keluarga-keluarga individu yang meninggalkan dunia memerlukan bantuan, keluarga-keluarga individu yang cedera memerlukan bantuan. Dan di sini ada satu community yang come together untuk membantu mereka semua ini. Bermula dengan individu yang bernama Gary Marsden daripada band Gary and the Pacemakers. Band yang asalnya menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone. Jadi dia bersama-sama dengan individu yang hang cukup kenal, iaitu Paul McCartney, Faiz, daripada Beatles. Masa tu mungkin dia belum Sir lagi, masih lagi Paul McCartney. Kedua-dua individu ini tercetusnya idea untuk mereka membuat satu charity band dan mengeluarkan satu charity record untuk membantu victims. Jadi Paul McCartney, Gary Marsden, ahli-ahli band Gary and the Pacemakers dan macam-macam lagi artis, berpuluh-puluh artis, termasuklah band yang mungkin kita kenal, Motorhead, kan? Band yang buat lagu Triple H tu. Time to Play the Game, Time to Play the Game lah tajuk lagu dia. Diorang semua ni came together untuk buat satu version of You'll Never Walk Alone yang ramai-ramai sekali nyanyikan lagu ni, dan mereka keluarkan this record
dan mereka jual this record, dan setiap sales yang diorang dapat tu diorang donate fully kepada mangsa-mangsa kebakaran tersebut, Dijadikan sumbangan. dijadikan sumbangan. And lagu ni lepas dikeluarkan version lagu ni top the UK charts, dan Gary Marsden, Gary and the Pacemakers menjadi artis pertama untuk top the UK charts 2 kali dengan satu lagu tapi 2 versions berbeza. Kali pertama dia keluar lagu tu 60-an kata tak silap aku, 60-an ke 70-an dia dah top the charts lah, You Never Walk Alone asal. Dan kemudiannya version ini pula yang dinyanyikan top the charts again. Dan aku sebenarnya Faiz ada album dia kat sini, record dia, which is satu rekod yang ikonik lah. Kau boleh nampak kat sini, In Aid of the Bradford City Disaster. Semua artis popular 80-an di United Kingdom ada dekat sini aku rasa ni. Dan kalau kita mengikut description di bahagian belakang ni Faiz, ia mengatakan side A is You'll Never Walk Alone, side B of this record is The Message. And message ni adalah message-message yang dibacakan oleh Paul McCartney sendiri kepada mangsa-mangsa disaster tersebut. Dan rekod ni Faiz adalah a piece of British football history. Kau tahu aku jumpa benda ni kat mana? Kat mana? Kat Yik Fong Ipoh lah weh. Kat Yik Fong Ipoh, aku beli benda ni RM30. Orang tu tak tahu benda ni apa. RM30 je aku beli benda ni. Aku tak silap aku, Bradford City dia punya warna rasmi dia, home kit dia kuning dengan maroon. Something like that, correct. Kuning dengan maroon kan. Cuma aku rasa pada masa ni 1985, designer sleeve album ni seorang peminat Manchester City. Sebab tu kalau dia biru muda. Tapi apa yang aku nak cakapkan Kish, kita selalu pandang the biggest rock stars, tak kisahlah from the UK ke from the US ke apa, sebagai this selfish entity yang kaya dan hanya fikir pasal diri mereka dan art mereka. Itu adalah pandangan yang diwarnai oleh media-media barat kan. Bila dia orang ada kalau tak sensasi, berita tu tak boleh jual. Jadi bila terlalu banyak sensasi, kita akan pandang serong kepada seseorang individu selebriti tersebut kan. Tapi yang aku tahu di United Kingdom, apa-apa bencana yang berlaku, golongan rockstar ke, golongan artis ke, the art people, the music people ke apa ke, sangat cepat untuk membantu. Bayangkan ketika Live Aid 80-an, 90-an, tahun 2000-an kan memang sangat popular Live Aid di United Kingdom. Selalu diadakan di arena-arena terbesar di London. Wembley pernah main Live Aid, beberapa tempat lagi lah. Jadi di Live Aid, contoh dia apa? Queen, Freddie Mercury. Dah tak ada sekarang Queen. Dia dah jadi band tribute dia. Mana-mana bawa Adam Lambert pergi tour dunia kan. Dah tak ada Freddie Mercury. Tapi untuk generasi sekarang mengenal Freddie Mercury contoh dia akan pergi ke persembahan paling ikonik Queen. Di manakah persembahan paling ikonik Queen? Di Live Aid. Kenapa Live Aid ada? Untuk membantu bangsa bencana, untuk membantu mangsa kelaparan ke apa bagi aku di Afrika. Kalau tak silap aku, correct me if I'm wrong. Dan juga begitu juga dengan rakan McCartney sendiri, George Harrison. Selepas The Beatles berpecah, Beatlemania habis, George Harrison buat solo album. Dia dianggap sebagai antara solo album daripada mana-mana ahli The Beatles yang paling successful. Dia ada buat live for Bangladesh macam itulah. Dia bersama-sama dengan rakan dia, Eric Clapton ada, Paul McCartney sendiri ada, Ringo Starr ada, buat satu konsert yang sangat successful untuk membantu orang-orang Bangladesh kerana ada bencana di Bangladesh pada masa tersebut. Jadi bencana dan juga artis-artis di British tahun 70-an 80-an bukan asing. David Bowie sangat menyokong usaha-usaha macam ni. Banyak lagi lah nama-nama besar daripada UK pada masa tersebut. Termasuklah vokalis Rolling Stone yang dianggap sebagai the most rockstar of rockstars, Mick Jagger, juga pernah bermain di charity effort macam ni. Jadi apa yang aku nak katakan ialah, while you are up there, ketika hang di sana dan dipuja oleh jutaan orang, hang tahu hang adalah seorang manusia dan hang tak akan buat segalanya benda betul. Akan ada perkara yang salah. Tetapi bila hang gunakan sedikit kekuasaan
influence hang, kekuasaan hang untuk mempengaruhi orang untuk perkara yang baik, hang tak akan tahu betapa baiknya impact yang hang dah beri kepada komuniti. Jadi bila aku tengok, bukan Paul McCartney saja, Kish, aku dah nampak beberapa nama lain. Zack Starkey yang pernah bermain dengan Oasis juga ada dalam album ni. Ada juga Chris Robinson ada, Tony Hicks pun ada. Ini semua nama-nama besar music British pada masa tu. Jadi aku tak dengar lagi. Hang dah dengar? Dah dengar? Versi ni, versi dah ni. banyak kali dengar. Ada di YouTube. ada. Sebab kalau aku nak pinjam dekat hang pun aku tak ada player tak ada turntable. Ada dekat YouTube. And aku setuju 100% dengan apa yang cakapkan. Dan hubungan di antara muzik dan bola sepak ni adalah sesuatu yang aku rasa dalam berapa banyak episod pun kita tak boleh rungkaikan dengan lengkap. Kita akan tetap come back to this. We will keep coming back to the relationship between music and bola sepak untuk episod-episod yang akan datang. But what a tribute, dan ini adalah a piece of British football history yang takkan hilang sampai bila-bila.